Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Selepas Ketua Penerangan Parti PAS, Parti Islam Malaysia memalukan diri sendiri, ya, yang mana cuba kononnya menyerang calon Pakatan Harapan, ya, dengan berkaitan cabaran beliau, ya, untuk menunjukkan keputusan calon PS ini untuk UPSR dan juga SPM. Namun apabila ditunjukkan sahabat semua, di sinilah, ya, pemimpin daripada Parti PAS ini memalukan diri sendiri. Namun apa yang mengejutkan adalah beliau cuba untuk mengalihkan perhatian atas kemaluannya yang besar itu, sehingga memainkan isu sekolah vernakular pula, sahabat-sahabat semua. Sudahlah koyak habis, sekarang ini memainkan isu sekolah vernakular. Tapi dengan tidak semena-mena, ini antara berita yang mengejutkan kita apabila pemimpin daripada Parti Bersatu, Parti Bersatu menegur rakan mereka ini, iaitu Ketua Penerangan Parti PAS ini, iaitu Fadli Sari. Jadi apa yang dikatakan oleh pemimpin daripada Bersatu ini, iaitu Sayap Bersatu, katanya, henti main isu sekolah vernakular. Sayap Bersatu tegur Fadli Sari, ahli Parlimen Pasir Mas, juga sebagai Ketua Penerangan PAS yang sudah koyak habis, ya, mungkin lepas ni boleh masuk gua dan sebagainya. Jadi Ketua Bersatu, ya, Ketua Bersekutu Bersatu, Chong Fat Ful, turut menegur pihak yang memulakan pertikaian apabila membangkitkan pendidikan calon PN, katanya. Dan Ketua Sayap Bersekutu Bersatu juga menegur Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Sari, kerana membangkitkan isu sekolah vernakular dalam kempen PRK Kuala Kubu Baru yang disifatkan percubaan untuk mendiskriminasikan latar belakang pendidikan lawan. Ya, Chong Fat turut menegur pihak yang memulakan pertikaian dengan membangkitkan taraf pendidikan calon Perikatan Nasional selepas poster profilnya memaparkan beliau memiliki diploma dan sarjana tanpa ijazah. Jadi sebenarnya hari ini, ya, sedikit tambahan juga bahwa dikatakan individu dalang yang menyebarkan ataupun membangkitkan isu pertikaian taraf pendidikan calon Perikatan Nasional ini bukanlah datang daripada kerajaan perpaduan penyokong mereka, tetapi disebarkan dia melalui satu account Facebook yang palsu, menyamar kononnya seakan-akan penyokong kepada kerajaan ini, tetapi sebenarnya individu ataupun account itu adalah palsu semata-mata, hanya bertujuan untuk memprovokasi dan sebagainya. Jadi mengulas kenyataan, Fadli yang berharap pendedahan berkait isu sekolah vernakular membabitkan calon Pakatan Harapan Pang Sok Tau terus diingati pengundi. Chong berharap ia dihentikan dan semua pihak mengamalkan politik matang dalam berkempen. Saya pun daripada sekolah vernakular, apa masalahnya? Tak ada beza pun dengan sekolah arus perdana, katanya kepada FMT. Mengulas pertikaian latar belakang pendidikan PANG oleh pemimpin PAS itu yang juga ahli Parlimen Pasir Mas. Kita kena bersaing secara politik matang, katanya. Kena hentikan semua ini kalau nak berkempen, berceramalah mengenai dasar kerajaan, apa era ekonomi kita, macam mana nak buat lebih baik untuk rakyat. Janganlah kata macam itu pertikaian pendidikan. Saya tengok pun rimas, katanya. Kemarin Fadli mencabar PANG menyatakan latar belakang pendidikan rendah dan menengahnya, memandangkan ia tidak dinyatakan dalam poster profil calon Pakatan Harapan itu. PANG kemudiannya mendedahkan keputusan UPSR dan SPM yang menunjukkan beliau mendapat straight A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Menurut slip keputusan yang peperiksaan yang dikongsinya oleh ahli DP itu menduduki UPSR di SJK On Pong, Hulu Langat, manakala SPM di Sekolah Menengah Chung Hua Port Dickson Negeri 9. Chong turut berharap semua pihak bangga dengan calon yang mempunyai belakang akademik yang baik, katanya. Ia menunjukkan kesungguhan individu yang menambah ilmu merujuk kepada calon, ya, daripada Perikatan Nasional itu juga. Saya pun ada ambil MBA, katanya, profesional dari UiTM Space, kursus sarjana muda pengalaman kerja. Ia bukan mudah, katanya. Wow, cuba pula, ya. Walaupun menyekolahkan, menegur ini, dia ambil peluang untuk menunjukkan katanya, ya, Ketua Bersekutu Bersatu Chong Fat Ful ini juga memiliki pendidikan yang baik, katanya. Itu dia, sahabat-sahabat semua. Jadi kita nampak, ya, bagaimana terdesaknya
pemimpin-pemimpin daripada PAS ini untuk mencari isu yang dimainkan. Karena apa sahabat semua? Bagi saya mereka ni sudah kehilangan modal. Mereka tidak dapat bersaing dari segi untuk memberikan dasar cadangan untuk rakyat, membantu rakyat dan sebagainya. Jadi apa yang mereka buat? Menghasut untuk membenci rakyat. Begitu jugalah ya dengan salah seorang pemimpin DAP sebelum ini yang dikenali ataupun sebagai timbalan ketua menteri di di Pulau Pinang, tetapi akhirnya apabila tidak dicalonkan beliau pula menghasut masyarakat India untuk mensabotas calon daripada Pakatan Harapan. Jadi hari ini Anthony Locke menjawab isu itu, katanya Ramasamy tak ada hala tuju, boleh sesat kalau diikut. Itu antara kenyataan balas yang pedas ya daripada YB Anthony Locke. Ya, katanya mengakui P. Ramasary berhak untuk bersuara, namun bagi DAP, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu tak tentu arah dalam langkah politiknya. Menurutnya, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke ketika Ramasary mengajak orang ramai agar mengelak daripada mengundi PH, dia tidak pula menawarkan sebarang pilihan. Dia kata jangan undi Pakatan Harapan, jadi apa alternatif dia? Dia tak ada alternatif. Maksudnya orang ini berpolitik atas dendam. Dia dendam kepada DAP, dendam kepada Pakatan Harapan sebab tidak dicalonkan semula katanya, sambil menggesa agar orang ramai tidak melayan pandangan yang diberikan. Locke yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian semasa turun berkempen untuk calon parti kerajaan Pak Sok Tau di Kuala Kubu pagi hari ini. Turut hadir adalah pengurusi DAP Selangor Gobind Singh Dio. Jadi PRK pilihan raya kecil di KKB ini akan diadakan pada 11 Mei ini sahabat-sahabat semua. Dan seorang dalam KKB ini 3 ya pencabar untuk calon Pakatan Harapan. Dan salah seorang calon bebas, seorang lagi daripada Parti Rakyat Malaysia, dan cabaran utama di depan Ipang ialah daripada wakil ya Perikatan Nasional yang juga pemimpin bersatu di Kuala Kubu Baru. Pada 24 April lalu, Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia Urimai menyertai kehangatan kempen PRK Kuala Kubu Baru dengan mengajak orang ramai untuk mensabotas Pakatan Harapan. Ramasary merupakan pengurusi Urimai, katanya ketika kempen yang baru ditubuhkan oleh beberapa bekas ahli dan pemimpin DAP itu dibuat sebagai pengajaran kepada Putrajaya yang didakwanya tidak menunaikan janji kepada rakyat. Ramasary juga yang terkenal kerana lantang bersorak digugurkan daripada calon DAP dalam PRU lalu. Locke berkata PRK Kuala Kubu Baru ini merupakan proses memilih wakil rakyat untuk Dewan Undangan Negeri Selangor. Memilih calon kerajaan katanya bermakna penduduk di situ boleh dibantu dengan mudah oleh kerajaan. Sedangkan Ramasary tidak berani mencadangkan alternatif lain buat pengundi Kuala Kubu Baru. Itu yang kita nak bahaskan, bincangkan dalam kempen PRK ini, bukannya soal nak boykot, itu boykot ini katanya. Ramasary boykot kita tapi alternatif dia siapa? Dia tak berani nak cakap patut pilih siapa. Maksudnya dia tak ada hala tuju. Orang yang tak ada hala tuju, kalau kita ikut, kita akan jadi tidak ada hala tuju. Kita pun akan sesat, kata Anthony Locke. Terbaik ya. Jawapan balas daripada YB Anthony Locke ini. Dan selain itu juga, YB Jelutong juga turut memberikan sedikit ya jawapan balas kepada Ramasary ini. Untuk Ramasary ini mahu untuk memboikot calon daripada Pakatan Harapan. Hari ini YB Jelutong mengatakan Ramasary penyokong kuat Anwar kerajaan sebelum digugur sebagai calon hanya kerana tidak dipilih untuk bertanding, maka dia jadi pengkhianat kepada parti yang telah mengangkat beliau sehingga menjadi timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang sebelum ini. Jadi ahli Parlimen DAP Raya mengecam bekas rakan seperjuangannya P. Ramasary dan penyokongnya yang berkempen menentang Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru. Ahli Parlimen Jelutong itu yang berterima kasih kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden MIC ya kerana menyokong calon gabungan itu, berkata dia tidak terkejut dengan tindakan bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Tapi katanya saya tertanya-tanya sama ada Ramasary dan rakan-rakannya akan melakukan perkara sama jika mereka diberi peluang untuk bertanding pada pilihan raya negeri lepas di Pulau Pinang tahun lalu, dan jika Ramasary masih timbalan Ketua Menteri soalnya. Raya menegaskan bahawa sehingga Ogos tahun lalu Ramasary merupakan penyokong dan sekutu tegar dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pembelah kerajaan perpaduan.
Sebaik digugurkan sebagai calon, Ramasari dan rakan-rakannya menukar nada dan mula menyerang kerajaan perpaduan dan Anwar, katanya. Dia juga menegaskan bahawa politik adalah mengenai kesetiaan dan prinsip dan bukannya kepentingan pribadi yang mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, saya dengan tulus ikhlas menghargai dan menyanjung bekas rakan seperjuangan saya yang pernah menjadi wakil rakyat seperti Charles Santiago, Kasturi Pato, Pi Bun Pu dan juga Chong Eng daripada DP yang masih setia kepada parti dan telah keluar untuk kempen untuk kita dalam pilihan raya. Ramasari dan rakan-rakan harus melihat diri mereka sendiri di cermin dan bertanya kepada diri sendiri di manakah mereka berada sekarang tanpa DAP dan Pakatan Harapan. Mereka harus menghentikan kelata mereka yang memalukan di Kuala Kubu Baru dan berhenti cuba manipulasi pengundi Kuala Kubu Baru untuk kepentingan pribadi mereka, tambahnya. Ramasari yang kini menguasai parti serpihan DAP Urimai menggesah pengundi di Kuala Kubu Baru supaya tidak mengundi ataupun mensabotaj calon daripada Pakatan Harapan. Dia berkata Anwar harus diberi pengajaran kerana tidak menunaikan janjinya kepada rakyat. Itu antara cerita kosong yang cuba dimainkan oleh bekas pemimpin DAP ini yang kini menjadi pengkhianat kepada parti DAP. Itu dia sahabat-sahabat semua. Panas, gempa, memalukan. Terutamanya pemimpin daripada PAS ini yang menunggang isu sekolah penuklear. Tapi harus diingat sahabat semua, mungkin kemarin atau pagi tadi saya mengungsikan juga, cucu kepada Presiden Lebay PAS, Parti Islam Se-Malaysia, cucu Hadi Awang, dikatakan bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, iaitu sekolah penuklear. Tapi hari ini dengan sombong dan ego pemimpin daripada parti PAS ini cuba menggunakan isu ini dipolitikkan demi kepentingan mereka. Tapi apa yang kita lihat, mereka tidak ada punya alasan ataupun dasar ataupun cara untuk membantu rakyat. Apa yang mereka buat, membantu rakyat dengan cara menghasut untuk membenci kerajaan pada hari ini. Inilah kehebatan lebay-lebay daripada parti Islam ini, sahabat-sahabat semua. Amat memalukan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.